Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Syazwan bin Muhammad Syukri. Nombor kad matrik saya KTD 23060314. Saya dari jurusan Tahfiz Al-Quran wa Al-Qiraat. Hari ini saya ingin membentangkan 4 tajuk qiraat, iaitu bab basmalah, Ummul Quran, idgham kabir dan ha-kinayah. Jadi saya akan menerangkan bab pertama, iaitu babul basmalah. Matan yang pertama berbunyi wa basmalah bainas surataini bisunnatin rijalun namauha diriyatan wa tahammula. Matan ini menceritakan tentang 4 imam, iaitu Imam Qalun, Imam Kisai, Imam Asim dan Imam Ibnu Kathir. Mereka ini akan membaca basmalah di antara 2 surah, kecuali antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Jadi seterusnya matan yang kedua, iaitu wawasluka baina surataini fasahatun. Matan ini menceritakan tentang Imam Hamzah. Beliau akan wasal di antara 2 surah tanpa basmalah. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Sadaqallahul azim. Sambungan matan yang kedua pula adalah wasil waskutan kullan jalayahu hafsalah. Matan ini menceritakan tentang 3 imam, iaitu yang pertama Imam Ibnu Amir, Imam Warsh dan Imam Abu Amru. Mereka akan membuat 3 kaedah bacaan, iaitu yang pertama mereka akan membaca basmalah di antara 2 surah, kecuali antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Kedua, mereka akan wasal antara 2 surah tanpa basmalah. Dan yang ketiga, mereka akan saktah antara 2 surah tanpa basmalah. Contohnya seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu birabbin nas. Matan ketiga pula, iaitu wala nassa kulla hubba wajhi dzakartu wa fiha khilafun jiduhu wadihutula. Matan ini menceritakan tentang 3 kaedah imam yang tadi, yang tiada nas yang sahih dan bacaan itu hanyalah khilaf dari ahlul ada. Matan keempat adalah wasaqtuhumul muqtaruduna tanaffusin wa ba'duhum fil arba'ina ruhri basmalah, yang mana menceritakan saktah adalah berhenti seketika tanpa mengambil nafas dahulu dan mendahulukan hanya ketiga-tiga imam tadi, iaitu yang pertama Imam Ibnu Amir, Imam Warsh dan Imam Abu Amru. Dan sebahagian ahlul adab berpendapat bahawa ketiga imam ini mempunyai 4 tempat sahaja yang membaca basmalah, iaitu yang pertama antara surah Al-Mudaththir dengan surah Qiyamah. Yang kedua, antara surah Al-Infitar dengan surah Al-Mutaffifin. Dan yang ketiga, antara surah Al-Fajr dengan surah Al-Balad. Dan yang terakhir, yang keempat, antara surah Al-Nas dengan surah Al-Humazah. Seterusnya kita akan masuk ke bab 2, iaitu bab Ummul Quran. Matan yang pertama, wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Dalam matan ini ada 2 imam, iaitu yang pertama Imam Al-Kisai dan yang kedua iaitu Imam Asim, yang mana mereka akan menambahkan huruf alif selepas huruf mim pada kalimah maliki. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maliki yaumiddin. Tetapi bagi Al-Bakun, mereka akan menghilangkan kalimah alif selepas huruf mim tersebut. Contohnya maliki yaumiddin. Sambungan matan yang pertama iaitu wa'inda siratin wasirati likunbula bihaitsu ata, yang mana Imam Kunbul akan menukarkan kalimah sirat kepada huruf sin, iaitu sirah, di semua tempat dalam Al-Quran. Matan kedua pula adalah wasadazaya ashimmaha ladai khalafin washmim bikhaladil ula, yang mana Imam Khalaf akan menukarkan kalimah sirat kepada huruf zai, iaitu
zero sambil ismam, iaitu memuncungkan bibir di semua tempat dalam Al-Quran. Contohnya, ihdinas sirata. Manakala Imam Khalat akan menukarkan kalimah sira yang pertama dalam surah Al-Fatihah sahaja kepada huruf zai sambil ismam. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, sadaqallahul azim. Matan ketiga pula, alaihim ilaihim hamzatun waladaihim jami'an bidhammil ha waqafan wa mausila, yang mana Imam Hamzah akan mendhamahkan iaitu baris depan pada tiga kalimah iaitu alaihim, ilaihim dan ladaihim. Apabila kalimah ini didhamahkan, bunyinya akan seperti alaihum, ilaihum dan ladaihum. Matan yang keempat pula iaitu wasil dhamma mim jama'i qabla muharraki dirakan, yang mana sebelum mim jama' ada huruf yang berbaris pada semua tempat dalam Al-Quran, maka Imam Ibnu Kathir akan menambahkan mad waw selepas huruf mim sambil membaca silah. Contohnya, alaihimu. Sambungan matan 4 pula, waqalunu bitakhyirihi jala. Di sini Imam Qalun mempunyai dua wajah bacaan, iaitu yang pertama sukun, contohnya alaihim, dan yang kedua silah, contohnya alaihimu. Matan yang kelima pula iaitu wa min qabli hamzil qat'i silha li warshihim. Imam Warsh akan membaca silah apabila huruf mim jamak bertemu dengan hamzah qata' sahaja, iaitu contohnya alaihimu a'anzartahum. Sambungan matan 5 iaitu wa askana halbaku naba'du litakmula, iaitu al-bakun akan membaca sukun pada mim jamak sahaja, iaitu contohnya alaihim. Matan yang keenam pula iaitu wa min duni waslin wa dhummaha qabla sakinin likullin, iaitu yang mana sekiranya selepas mim jamak ada huruf sukun, maka semua imam akan membaca dengan dhamma, iaitu baris depan. Contohnya wa antumul a'lau. Sambungan matan yang keenam tadi dan matan 7 iaitu wa ba'dal ha'i kasru fatal ala ma'al kasri qablal ha awil ya sakinat, iaitu maksudnya mim jamak selepasnya ada huruf sukun dan sebelumnya huruf ha, dan sebelum huruf ha ada huruf ya mati atau huruf yang berbaris bawah, maka Imam Abu Amru akan meletakkan baris bawah pada huruf mim jamak. Contohnya alaihimil qital. Sambungan matan ketujuh iaitu wa fil wasli kasrul ha bid-dhamma syamlala, iaitu di sini Imam Hamzah dan Imam Kisai akan meletakkan baris dhammah iaitu baris depan di huruf ha dan mim. Contohnya alaihumul qital. Dan matan 8 pula iaitu kama bihimul asbabu thumma alaihimul qitalu wa qiflil kulli bil kasri mukmila, yang mana al-bakun akan meletakkan baris kasrah iaitu bawah pada huruf ha dan baris dhammah iaitu baris depan pada huruf mim. Contohnya alaihimul qital. Jadi bab yang ketiga pula ialah bab idgham kabir. Jadi matan pertama ialah wadu nakal idghamal kabira wa kutubuhu Abu Amrin wal Basri fihi tahaffala. Matan ini menceritakan Imam Abu Amr punya rawi iaitu Imam Susi yang akan membaca idgham, manakala Imam Duri akan mengikuti al-bakun iaitu dengan membaca izhar. Jadi kita sambung ke matan yang kedua pula iaitu fafi kilmatin anhu manasikakum wa masalakakum wa baqil babi laisa ma'uwala. Matan ini menceritakan apabila dua huruf yang sama dalam satu kalimah, maka Imam Susi akan
mengidghamkan dua kalimah di dalam Al-Quran sahaja, iaitu manasikakum yang akan menjadi manasikum dan masalakakum yang akan menjadi seperti masalakkum. Jadi matan yang ketiga dan keempat pula iaitu wa ma kana min mithlaini fi kalimatayhima fala budda min idghami ma kana awwala kay'amu ma fihi hudan wa tubi'a ala qulubihim wal afwa wa'mur tamatsalah. Matan ini menceritakan tentang apabila dua huruf yang sama bertemu di dalam dua kalimah yang berbeza, maka Imam Susi akan mengidghamkan kalimah ini. Contohnya watubi'u ala dan fihi huda. Dan apabila kalimah mutamathilain yang pertama merupakan huruf mad asli atau mad lin, maka Imam Susi akan membaca dengan tiga wajah, iaitu wajah yang pertama qas, wajah kedua tawassut dan wajah ketiga iaitu isbat. Sebagaimana hukum mad arid li sukun. Contohnya fi huda. Jadi matan yang terakhir bagi bab idgham kabir iaitu matan 5 dan 6 yang berbunyi idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhatabin awil mustasi tanwinahu aw musaqqala kakuntu turaban atatuk rihu wasi'un alimun wa awdan tamma miqatu muthila. Di sini terdapat perkara yang menghalang terjadinya idgham kabir, iaitu yang pertama kalimah mutamathilain yang pertama merupakan huruf ta mutakallim. Yang kedua kalimah mutamathilain yang pertama merupakan huruf ta khitab. Dan yang ketiga huruf pertama yang bertanwin, dan yang terakhir iaitu keempat huruf yang pertama yang bertasydid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan memasuki bab yang terakhir iaitu bab ha kinayah. Jadi matan pertama berbunyi seperti walam yasiluha mutmarin qabla sakinin wa ma qablahu tajriku lil kulli wasila wa ma qablahu taskinu li ibni kathirihim wa fihi muhana ma'ahu hasu ahu wala. Di sini ha kinayah merupakan ha dhamir yang menunjukkan seorang lelaki seperti kitabuhu, maksudnya kitab lelaki itu. Dan ha kinayah ini mempunyai 4 bahagian, iaitu yang pertama adalah ha kinayah sebelumnya berbaris dan selepasnya sukun iaitu mati, maka semua imam qura akan membaca tanpa silah. Dan yang kedua pula ha kinayah sebelum dan selepasnya sukun iaitu mati, maka semua imam qura akan membaca tanpa silah. Dan yang ketiga, ha kinayah sebelumnya dan selepasnya berbaris, maka semua imam qura akan membaca dengan silah, kecuali apabila selepas ha kinayah itu terdapat hamzah qata', maka hukum bacaan akan mengikuti hukum mad munfasil. Dan yang terakhir sekali bagi bab ha kinayah iaitu ha kinayah sebelumnya sukun dan selepasnya berbaris, maka Imam Ibnu Kathir akan membaca dengan silah 2 harakat pada semua tempat di dalam Al-Quran, dan Imam Hafs pula akan mengikuti Imam Ibnu Kathir pada satu tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yakhlud fihi muhanan. Sadaqallahul azim. Dan selebihnya akan mengikuti Al-Baqud, iaitu dengan membaca tanpa silah. Okey, itu sahaja daripada saya untuk perbincangan mengenai ilmu qiraat. Jadi saya akan mengakhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.